Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah. Dan yang paling besar nikmat yang Allah anugerahkan adalah hidup. Kerana Allah yang maha hidup, jadi dia menzahirkan hidup supaya kita merasakan bukan kita ni memiliki hidup. Jadi bersyukurlah kita kalau kita dapat memahami, iaitu kita ini hanya kosong ataupun tiada, belum disebut apa-apa. Kita ni tak ada. Kita ni tak ada. Jangan kita merasa kita ni ada. Sebab bila kita merasa ya diri kita ada, maka itulah mengundang segala bala bencana, segala kerosakan. Ya. Jadi itu hala tuju yang pertama, itu maksud, iaitu tauhid tadi. Kalimah thayyibah, kalimah yang sempurna yang daripada Nabi Adam hingga 124,000 nabi-nabi, semuanya membawa kalimah la ilaha illallah. Nabi Adam Nabiullah, Rasul Muhammad Rasul, semua pesuruh. Turun kepada habis penutup Nabi sampai kepada wali-wali Allah, khalifah-khalifah, tetap juga membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai kepada kita. Sampai kepada kita harus kita fahami keaslian dia tu. Aslinya adalah la ilaha illallah tu, la tu tak ada. Tapi bila kita sampai kepada kita keaslian dia tu tadi, kita tak original dah tak jadi original. Kalimat thayyibah tu kalimat yang paling tinggi, yang paling suci, kalimat tu. Jadi bila kita tak mengkajinya, kita tak mengenalinya tadi, kita tak memahami apa tu la tadi. Kerana dia ada maqam dia. Maqam tu ibaratnya macam kita makan durian, dia ada maqam rasa dia tu. Tersimpan rasanya dalam diri kita bila kita telah merasakan. Tapi sekadar kalau kita sebut la ilaha illallah, maka kita hanya dapat luaran. Luaran tu maksud saya syariat dia. Contohlah macam durian, mana kita hanya menyebut durian aja. Jadi durian tu di depan mata. Jadi kita, kalau kita kata kita dah menyebut la ilaha illallah, kita tak mengimani, maknanya kita tak merasa ataupun tak duduk kat maqam tu tadi. Jadi kita hanya lihat durian tu, kita sebut durian. Sampai tak dia punya hala tujuan? Belum selagi kita tak betul anak bah. Macam mana kita tak merasai, kita nak mengimani, nak meyakinkan durian tu begitu rasa dia.
kupas tarikat. Kupas tu kita membedah dia, mengambil dia supaya jalan tu, tarik jalan mengambil tu tadi, buah durian tu, untuk supaya kita dapat masukkan matlamat diisi dia masuk ke mulut kita. Bila kita rasa kat mulut kita, nama dia hakikat. Kita hakikatkan, dapat tak rasa durian tu. Ya. Kemudian kita makrifatkan siapa yang menciptakan rasa durian tu, dan siapa yang lebih enak daripada rasa durian tu. Itu makna syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Itu semua ada. Rasulullah dah bagi tahu pada Sayyidina Ali. Kita tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Sebab kita suka menyalahi. Kita suka berbalah-balah. Jiwa kita ni menutup pintu. Kita tak bagi ruang orang lain. Kita tahu kita ya betul. Itu salah satu dia. Keegoan, kesombongan dalam diri kita disembunyikan oleh diri kita sendiri. Sampai bila pun kita tak akan faham. Kita ingat ilmu Allah ni syariat dia. Mesti ada tarikat, mesti ada hakikat, mesti ada mesti ada awal, mesti ada akhir, mesti ada zahir, ada batin. 4 tu Rasulullah pesan dengan Sayyidina Ali karamallahu wajha. Wahai anakku Ali, barang siapa tidak diamal tertinggal salah satu pekerjaan ini, maka tak sempurna, terbatallah pekerjaan dia. Apakah pekerjaan tu ya ayahandaku ya Rasulullah? Bapa mentua dia kan, ayahanda dia. Itulah syariat, tarikat, hakikat, makrif. Salah satunya tidak boleh tertinggal. Contoh, apakah kiblatnya wahai ayahandaku? Sayyidina Ali soal tu. Kita tak jumpa hadis ni, kita janganlah kata mana ada, buka kitab mana. Jangan. Kita tak jumpa dengan orang ahli Allah, memang kita tak jumpa hadis tu. Hadis yang kita belajar ni berkenaan hadis tentang muamalat yang syariat. Kita tak jumpa yang kita nak ilmu Allah ni luas. Bukan semua ilmu hadis tu kita ingat kita dah selesai. Banyak lagi yang kita tak tahu. Jadi dijawab oleh Rasulullah SAW, ada pun apakah kiblatnya wahai ayahandaku tentang yang 4 ini. Pertama dia kata tubuh menghadap Kaabah tubuh. Itu nama syariat. Tarikat tu hati menghadap kepada Baitul Ma'mur. Iaitu di atas Kaabah tu ada Baitul Ma'mur. Hati tu menunjukkan apa? Tadi syariat kita baca Bismillah kita baca. Tarikat dia hati, iaitu mengetahui dengan nama Allah. Dia tarikat lah. Baitul Ma'mur lah, naiklah dia ke Baitul Ma'mur. Kalau kita Bismillah je, kat Kaabah je tak naik, tak sempurna. Rasulullah kata, salah satu tak ada, tak sempurna. Itu tarikat. Hakikatnya, kita mengetahui apa tu Bismillah. Allah tu apa? Dia je yang ada. Dia yang menyebut dirinya. Itu dah sampai itu dah arasy Allah. Iaitu nyawa. Kemudian makrifat tadi adalah roh kita. Roh kita makna tak ada tu rahsia Allah. Dia yang memberikan kita kedudukan untuk keseluruhan syariat, tarikat, hakikat, makrifat tu. Allah yang semua dalam tu. Jadi ada kita rasa kedirian kita lagi? Tak ada kan? Semua kepunyaan Allah bila kita dah kenal. Itulah dari syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Itu Rasulullah sendiri cerita dengan Sayyidina Ali. Dia suruh Sayyidina Ali pergi ambil wudu elok-elok, aku nak turunkan ilmu ni. Terlalu penting ni. Apa dia ilmu dia? Ilmu ni salah satu tak ada. Kalau misal kata syariat ada, tarikat ada, hakikat, makrifat tak ada, terbatal, tergantung juga. Rasulullah kata. Kerana keempat ni seiringan. Jadi cuma kita mengaji je kena pecah-pecahkan dulu. Bila kita dah dapat keseluruhan dia, maka kita dah benda tu sentiasa seiring, satu esa juga. Bukan ada syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Dia dah berjalan, dia semua syariat pun dia, tarikat pun dia, hakikat pun dia, makrifat pun dia dah sebenarnya esa. Tapi bila kita belajar, kita kena macam enjin kereta. Kita nak belajar dalam enjin kereta. Takkan tak buka? Boleh ke tak buka nak belajar?
Jadi kena buka lah syariat dia, tarikat dia, hakikat. Baru kita tahu apa kerosakan dalaman tu. Betul? Ya? Faham tak? Jadi apa pun Nabi kata, bentuk apa pun. Kalau kita kata, oh kalau kita solat ni lah, bukan solat aja, apa saja. Tadi kalau macam tadi makan durian. Kalau syariat dia, kita sebut lah durian. Boleh selesai tak? Belum kan? Melainkan kita tarikat ambil buka. Kupas dengan dia, ambil parangan, tengok pangsa dia belajar. Kalau salah kupas pun, tak kena pangsa tak apa. Tak boleh, kita dah kupas, ikut tarikat, orang yang menunjukkan tadi ini pangsa dia, kita pun angkat. Sodok. Kita sodok, pop, terasa. Hakikat lah tu, terasa tu. Dan siapa yang bagi rasa kat kita? Allah. Tadi keseluruhan tu siapa yang ciptakan? Jadi ada tak semua lagi? Syariat, tarikat, hakikat, makrifat semua tenggelam di dalam satu esa dia sebenarnya. Jadi itu bila kita jangan mudah-mudah, kita bukanlah ahli Allah. Kita bukan ahli Allah, kita hanya ahli yang lain pada bidang tu. Janganlah kita masuk campur maknanya. Kan jadi Piramli kata apa? Sumbang. Jadi bila kita buat sumbang, kita tak percaya ke sumbang, tapi orang tengok. Bila sumbang tu orang tengok macam mana? Malu tak kita kalau orang kata kita sumbang? Sumbang tu maknanya tak kenalah pekerjaan kita. Kita bukan ahli mancing, kita nak cerita dengan orang tu ahli mancing. Tak malu ke kita? Dia tu ahli mancing. Kita nak ajar dia pula. Kita bukan ahli mancing. Kita hanya membeli ikan kat pasar je. Dia tu ke laut apa semua, dia tahulah. Musim ni ikan apa, kau nak ajar dia pula. Sumbang tak nampak? Kekok lah jadi tak. Pasal jangan. Kita kalau bukan bidang kita, kalau tu saya cakap tadi, kalau kita ni sifat kita kambing, mengembik ajalah. Janganlah kau nak try nak berkokok. Walaupun ayam batang dia ni kau nak try bek, kau nak padahal kau kambing, kau kata aku ayam lah, sama macam kau. Padahal kita boleh mengembik. Jadi kita ada ilmu yang Allah bagi, itu sikit tu bukan ilmu kita. Jangan kita sombong. Sikit sangat. Air laut kita ambil, celupkan jari, kita angkat macam ni. Kering tak air tu? Itulah ilmu kita. Angkat kejap dia ada tu. Lepas tu, itu pun yang ada tu tadi, ila ma'alam, itu Allah bagi kejap kan kering. Tak ada apa kita ni. Menumpang daripada ilmu Allah je. Tak ada apa kosong. Yang boleh kita cakap tadi bukan kita. Allah Ta'ala punya download waktu tu ada lah. Kalau dia tak bagi, tak ada lah. Tak boleh nak cakap, tak boleh nak gerak, tak boleh nak bernafas. Long lay di hadapan Allah, tak punya apa-apa kita. La ilma lana, tak tahu apa benda lah. Terkelu-kelu lidah kita, tak tahu nak cakap apa di hadapan Allah. Sebenarnya gitu bila kita faham. Hakikat maknanya kita nak kenal diri, kenal Allah ni. Begitu, kita sentiasa dengan Allah, menunggu arahan Allah aja. Terkelip, bernafas sebenarnya. Cuba ajar diri kita gitu. Bahagialah kita, sebab kita di dunia lagi kita dah rasakan Allah aja yang tahu mengurus diri kita. Bahagialah kita nak Allah aja, dengan Allah aja. Ini tidak kata mana boleh, kita boleh kontrol kita. Ya Allah. Punya sombong tu tadi. Nak kata nanti tak sekaratul maut baru kau faham nanti. Jangan. Kita masih hidup ni, kita nak kena serah diri hidup kita kepada Allah. Allah yang tahu, kontrol 24 jam. Allah yang berkehendak, bukan kita yang berkehendak. Tapi kita tukarkan. Allah dah bagi kita kehendak durian, kita kata ini kehendak kita. Kita bohongi diri kita, kita bohongi orang lain. Kita kata kita yang, kalau kita kaya, tanaman kita subur, kita kata aku buat usaha ni, aku tanam baja, aku belajar sini, akulah. Kita mengaku sombong di hadapan makhluk, di hadapan Allah. Kita kata kita yang, kau tak pandai tanam, belajarlah. Kita marahkan orang pula. Padahal 100% yang bagi itu semua ilmu, yang bagi tumbuh, bagi subur semua Allah. Sombongnya bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, gitu jadi dia. Tetap kita kata kita juga ada. Kita dah berapa puluh tahun kita bagi tahu, tapi tetap dia kata kita ada, kita dia kata dia ada, Allah pun ada. Maknanya dia punya tauhid la ilaha illallah tak beres. Syahadat ni dua kalimah syahadat tak beres, tak mencapai bau syariat aja, bau sebut aja. Syahadu adalah pengakuan tu tak tahu dari hadapan mana.
Apa makna-makna tarikat la ilaha illallah yang kita mengaku, menyaksikan tak ada aku, tak ada semua. Melainkan yang ada semua ni adalah menunjukkan engkau, Allah. Itu baru tarikat. Hakikat dia kita betul-betul bawa dalam kehidupan, bergerak kita, bercakap kita, bernapas kita, apa pun dalam kehidupan kita, kita nak hakikatkan tak ada kita. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah. Tak ada aku, bukan engkau melontar, bukan, tak ada. Kita nafikan betul-betul dalam kehidupan kita 24, hakikatkan. Barulah datang Allah hantarkan makrifat dia. Memang betul pun kita ni tak pernah ada. Jadi ni ada, nunjukkan dia yang ada, bukan kita ada. Kita ni disuruh menceritakan diri dia, bukan diri kita. Itu tadi. Jadi bila kita, maknanya bila wafat, contohlah bila abah wafat, jadi ke mana pergi roh abah? Sebab kita dah belajar ni, kita dah hakul ya? Kita hakul ya? Hakul yakin. Jadi bila kita wafat, bila abah wafat, kamu ingat ke mana roh abah pergi? Pandai. Sebab kita ketika di dunia, kita nakkan Allah. Ataupun kita, kalau kat dunia, kita tak belajar ilmu kenal diri, kenal Allah. Jadi ke mana hobi kita, kesukaan kita? Memancing ke, kejar dunia ke, harta ke, nak pangkat ke? Roh kita dah terbiasa di situ letaknya. Pergi ke situ. Bila mati tentu-tentu ke mana pergi dia? Azab lah tu. Semua selain daripada Allah itu azab akan jadi berbalah dengan kau nanti. Harta yang kau cari, kau dah melebih-lebih sangat sampai Allah tadi, engkau dah tak langsung tak ada dalam diri kau. Ya Allah. Bertaubatlah segera kan? Maknanya. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Di dunia lagi Allah bagi kenal, makna kita nak kenal Allah, Allah bagi kenal, kita hanya menzahirkan, mentajalikan hak-hak Allah SWT. Jadi tak ada lain. Untung tak kita? Untung. Kita bersyukur banyak-banyak pada Allah. Kita tak nak yang lain. Kita nak wa qada rabb. Itu aja. Kemarin Abang dah kata tadi, kerana kehidupan kita, apa sebab yang kita ni mati tu kita takut? Kenapa? Sebab kita dunia. Itu betul, Mak J? Anak Abah? Kenapa kita ni kat dunia ni kita takut nak mati pula? Kita ada sendiri. Ada diri. Abang Muhammad Soleh, kenapa kat dunia ni kita rasa takut nak mati? Kita takut nak tinggalkan seseorang tu ke yang kita sayang? Ataupun kita mati nanti kita tak tahu ke tempat kita kat mana? Apa yang sebab? Cuba kita kaji balik apa sebab kita ni takut sangat mati. Bukanlah Abah cakap Abah ni berani mati, bukan. Tapi kenapa? Apa sebab? Kita kena kaji, Allah suruh fikir. Memang Allah bekalkan kepada diri kita ni sedikit rasa takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sedikit khauf. Memang Allah bagi khauf. Sedikit rasa takut, khauf kan? Betul. Jadi Allah yang bagi kita rasa. Tapi takut tu takut macam mana? Sama adik dengan Allah. Betul. Abang? Kenapa kita takut sangat mati? Kebanyakan daripada kita. Sebab kita tak kenal yang maha hidup. Maha hidup siapa? Allah yang maha hidup. Sebab kita rasa kita ni hidup. Betul? Maka itu kita kata kita hidup, kita kata takut nak mati. Cuba kita rasakan kita ni tak pernah hidup. Ni kau hidup, Jis? Ni Abah hidup? Kan? Cuba Ipan soal. Abah kata tak hidup, ni Abah hidup. Cuba tanya. Cakap soal Abah. Abah kata Abah tak ada. Ni Abah ada, hidup. Cubalah, tu soalan yang bagus. Abang. Betul?
Nanti kita akan tanya diri kita, yang hidup sebenarnya kita ke atau Allah? Allah. Jadi kita angan-angan kita rasa kita hidup, maka itu kita takut nak mati. Itu yang Rasulullah bagi tahu. Banyakkan manusia bila tak kenal diri, tak kenal Allah, bila dia mati nanti baru dia rasa dia nak hidup. Tapi masa dia mati, dia hidup tadi, dia tak rasa dia tu hidup sebab dia tak ingat Allah. Orang yang tak ingat Allah tu mati. Orang yang ingat Allah kat dunia, dia akan hidup. Sebab apa? Sebab dia tahu yang sebut nama Allah, yang bagi diri dia tak pernah ada. La ilaha il. Tak ada. Dia hidup kat dunia ni seperti musafir, seperti yang orang baru aja datang dan dia rasakan dia akan bila-bila saja akan sentiasa hidup dengan yang maha hidup. Sebab dia tak pernah rasa dia hidup. Itu tadi. Jadi Allah ni ada kat mana? Jadi Allah ada di mana? Soalan ni memanglah kita susah nak tanya. Sebab ini penting. Kita cuba tanya Allah di mana? Kanan ke kiri ke atas ke depan belakang tengah dalam, kat mana Allah? Di mana-mana, betul? Abang? Dalam diri kita. Dalam diri kita, betul juga. Abang? Langsung tak boleh jawab. Ya Allah, abang. Tak tahu Allah kat mana? Tak ada lah Allah. Ada, tapi tak boleh jawab. Ada di mana? Di mana-mana. Tadi dah jawab betul. Abang nak tengok jawab. Sebab Allah tu dia melipu. Jangan dicari dia meliputi. Meliputi barang. Tahu tak? Sekalian alam ni tadi, sekalian alam buat macam satu cermin jernih. Sekalian alam. Jadi dalam tu ada syurga, ada neraka, ada bumi, ada langit kecil-kecil dalam tu. Ni kaca. Kita kecilkan dia sekian alam ni kan. Lepas tu masukkan semua. Apa yang dapat nak masuk dalam tu? Syurga, neraka, bumi, planet apa, Lauh Mahfuz. Apa lagi nak masuk dalam tu? Semua dosa neraka tu. Syurga, neraka semua ada dalam tu. Planet apa semua duduk dalam sekalian yang kita buat kecil tadi. Betul? Jadi sifatullah tu tadi, dia meliputi dah. Sifat dia aja, jangan kaji zat dah. Sifat aja nak meliputi, kau nak cari mana? Barang di mana pun kita hadap, dia juga. Betul? Dicampak ke alam mana, tetap dia juga. Ada kita nampak yang lain lagi bila kita dah buat lingkaran yang macam tu. Objek yang mana sekian alam tu. Faham tak? Faham tak Majid? Muhammad? Faham tak? Yang meliputi dari sekian alam yang tadi tu. Dinding-dinding tu tadi adalah sifat sifat dia. Dan janganlah kau kaji lagi dia tu, dia zat tu tadi. Cukup kau tahu sifat dia, dia dah meliputi. Dia tidak di mana-mana tapi dia ada di mana-mana. Sebab dia tidak di mana-mana, kita tak boleh tunjuk. Laisa kami syai'un, tak boleh ditunjuk, tak boleh diserupakan. Dia ada di mana-mana sebab dia meliputi dalam luar tak semua dia ada. Sembunyi kat mana semua dia ada. Dia kau nyorok kat mana semua dia tahu. Dalam kita sembunyi macam apa benda pun rahsia dalam diri kita, malaikat tak tahu tapi Allah tahu. Faham tak? Kenal tak Allah SWT gitu. Jadi ada tak kita nak rasa ada diri kita lagi? Dan dia meliputi sekalian diri kita. Dia menakluki semua kerajaan dalam diri kita. Kita dah menyumpai yang dalam diri kita tempoh hari dah bagi tahu. Dia itulah rahsia sir yang diletakkan sifatullah tu. Nur Muhammad tu. Bila kita kenal, bahagialah kita sebab dialah yang memerintah semua. Semua dalam diri kita ni dia yang memerintah. Amir, dia yang memerintah. Kerajaan dia al-Mulk dalam diri kita bila kita dah kenal. Untunglah kita. Beruntunglah orang yang bila dah kenal tu dia tahu dia akan mengikuti sistem. Tak bodoh.
Bila dia dah selalu diri dia dah kenal tetap dengan Allah, dia akan ikut apa arahan daripada Allah. Dia sentiasa 24 jam dengan merasakan dengan Allah, tak ada diri dia. Tapi kalau nak merasa ada lagi diri, mana boleh? Dia mesti la ilaha ataupun qul huwallahu. Ataupun betul-betul kita faham apa tu ahad. Ahad tu dah tak ada semua dah. Alam ahad, maknanya dia aja semata-mata. Sebelum apa-apa terjadi, Allah tu makna ahad. Ahad tu makna dia jadikan sifat yang bernama ahad tu makna meliputi. Betul. Tak apa, tambah sikit masa sebab tengok situasi korang tak berapa best, tambah sikit lagi tunggu sebab disiplin korang masih lagi tak serius lagi. Bagus tapi ada sikit. Jadi abah tambah sikit lagi. Kalau betul bagus abah tengok akhlak, abah akan cepatkan. Tu. Masih lagi gelak-gelak, masih ada lagi bagus. Tapi ada kurang lah bagus, ada peningkatan. Apa lagi? Soalan dia. Okey, abah tambah lagi. Tak apa. Okay. Jadi gitulah cara dia, kita nak olahkan supaya diri kita sentiasa hanya merasakan Allah. Jadi kita beruntung dapat diketemukan pada pengakhir zaman ini orang yang duduk makam ni. Zaman sahabat Nabi Rasulullah dia dapat lihat duduk makam ni tadi. Apa yang tak beres lagi Mak Ji? Masalah kau apa? Jadi alhamdulillah kita bersyukur ketika di dunia kita dapat menjumpai orang yang boleh mengkhabarkan lagi kepada kita, dan dia sendiri membawa makam watak tu tadi. Bukan sekadar dia menceritakan durian aja, dia menceritakan tadi macam mana nak dapat rasa durian dan nak memulangkan balik rasa-rasa durian tu tadi, menyerahkan balik kepada yang empunya tadi. Empunya rasa. Di sebalik rasa tu ada sir. Sir di sebalik rasa durian, rasa apa pun ada sir. Sir tu yang tadi untuk mengetahui kepada dinding tauhid tu tadi, iaitu dialah segala-galanya. Laisa kamisi syai'. Tak boleh nak diseumpamakan. Hanya dengan meniadakan. Memang betul kita sebenarnya tiada. Kalau kita rasa ada je, habis kita. Apa kalau rasa ada je habis. Memang kena duduk tiada. Baru kita ni perjalanan hidup kita 100% disusun oleh Allah. Tapi kalau kita banyak ilmu sekali pun, bukan cakap ilmu tu tak bagus, tapi kita merasakan kita punya ilmu, habis kita. Nanti akan timbul permasalahan, perbalahan. Sebab di atas ilmu ada ilmu lah. Tapi kalau kita dah duduk dengan Allah, dah tak ada lagi atas, tak ada bawah. Dia cuma sempurna. Apa yang dititahkan oleh Allah pasti terjadi. Tak ada lagi lah perbalahan bila kita dah duduk dengan Allah. Tenang tak? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Berusahalah kita betul-betul kalau nak tenang, tidak lain alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi yanqadhara. Buang kehendak-kehendak kau semua tu, buang diri kau, tak ada nama kau semua, buang, baru kau betul-betul nakkan Allah. Tapi kita nak Allah, nak sesuatu, ya Allah, aku sini supaya aku bangun malam ni hajat aku tercapai, kekayaan aku dapat pangkat. Allah bagi juga. Kan? Engkau nakkan di dunia kan? Allah bagi. Engkau ibadah tu bukan betul-betul kau masih lagi bukan buat amalan soleh. Engkau masih lagi amalan nakkan ganjaran, nakkan sesuatu, engkau sembunyikan. Allah bagi, Allah tahu. Tapi nanti engkau menyesal. Nanti tak ada dapat di sisi Allah tadi. Iaitu apa? Allahnya tadi engkau tak dapat. Maknanya kemanisan yang sebenar, ketenangan sebenar, iaitu lebur dengan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oh ya Allah.
Bila Allah dah kata kita ni jiwa yang tenang, makna panggilan Allah adalah panggilan kasih sayang. Tapi kalau kita masih lagi pergi kepada Allah, nakkan sesuatu pada Allah, Allah tak panggil dengan kasih sayang. Allah siapkan kau nak dah, aku dah tahu, tak payah jumpa aku lah, kau ambil lah tu. Mana aku letak kat luar istana aku, contohlah. Ambil lah. Oh, terima kasih ya Allah. Jadi kita tak dapat yang empunya. Kita hanya dapat yang di luar tu tadi. Sedangkan dia di luar tu akan membinasakan kita. Kita tak nampak siapa yang bagi kita. Siapa yang bagi kita hidup ni tadi, kita tak nak. Dan kalau kita tahu siapa yang bagi kita hidup tu, rahsia je, kita akan pulang balik. Ya Allah, Engkau yang tahu. Hidup yang kau bagi, Engkau yang tahu susun macam mana aku nak buat. Ketemulah kita. Tempat mutmain, kita tak mau. Nabi kata, walau sekelip mata aku tak nak urus diri aku sendiri. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tu doa terkenal tu. Walau sekelip kita tak mau. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama bermohon kepada Allah, minta Allah teguhkan kita di tempat tu. Tolonglah ya Allah, tetapkan aku dengan kau. Itu ialah. Itu tempat yang paling selah. Itu kita berada dalam benteng yang kukuh. Bukan kita maknanya benteng kukuh tu Allah buat benteng, kita duduk dalam benteng tu Allah. Bukan maksud tu. Benteng tu makna kita meniadakan diri kita, yang wujud hanya Allah. Tu nama benteng, nama dia. Tapi kalau la ilaha illallah kita tak tahu tu benteng, kita ingatkan bayang-bayangkan duduk dalam besi kuat, batu ke dalam tu, jadi orang hantam macam mana pun tak dapat kita selamat dalam. Bukan. Benteng tu meniadakan di la ilaha illallahu ni. Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, barang siapa sebut kalimah la ilallah betul-betul, dia berada dalam bentengku. Dan bila dia ada dalam bentengku, dia lebur, maka aku jamin keamanan. Allah sendiri jamin aman. Sebab kau dah tak ada, siapa yang nak hentam kau? Tak? Jadi Allah sebenarnya semuanya yang ada di Allah. Semuanya perbuatan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya ikut sistem Allah. Semuanya ikut Allah Ta'ala punya pengaturan. Covid ke apa benda, malaikat ke, jin ke, iblis ke, semua makhluk Allah ikut Allah Ta'ala punya sistem. Aku suruh kau buat sistem ni, engkau sebagai makhluk yang benar, kau buat benda yang benar. Engkau buat sistem batil, Allah yang bagi kursi sama dia yang bagi kursi tu, baik ke buruk ke semua, siapa yang bagi kerajaan tu. Jadi kita nampak lagi tak baik buruk tu, tak nampak, kita hanya nampak Allah yang bagi. Aman tak bila kita dah duduk di sisi Allah macam tu? Jadi kita nampak baik buruk tetap dia daripada Allah. Tapi kalau kita tak duduk dengan Allah, kita duduk kat baik, nanti kita rasa orang ni tak baik. Tak baik juga kita. Tak masalah, nanti sombong kan. Jadi bila kita duduk dengan Allah, kita selamat. Jadi kita baik buruk kita dah tak petikaikan. Kita tahu tu daripada susunan perbuatan apa yang Allah nak tajalikan pada iblis, pada siapa pun. Itu skrip Allah semua tu. Pandai pan. Saya tu cukup, insya-Allah. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menjadikan satu majlis Allah Subhanahu wa taala, iaitu meniadakan kedirian diri kita, iaitu dan sentiasa mengesakan Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, siang, malam, dalam hembusan, setiap hembusan nafas, kedipan mata dan apa jua perbuatan dan gerak langkah kita. Jadi sebagaimana yang dimuzakarakan tadi, iaitu ini yang dikatakan poin-poin penting yang menyatakan kepada asas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu bermula daripada syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Bagaimana kupasan yang dikatakan mengenai syariat apa dia, tarikat apa dia, hakikat apa dia, dan makrifat terus kepada esa Allah, iaitu sentiasa mengesakan Allah, meniadakan diri kita. Iaitu itulah yang dikatakan perjalanan penceritaan pada hari ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada petang ini adalah mengetahui tentang, menyatakan tentang asas. Kalau
kalau kata lebih tinggi lagi, wallahu alam lah, saya pun tak faham lah. Kalau orang kata ni tinggi ilmu, saya pun tak tahulah. Saya rasa ini dah lebih asas dah. Yang saya paling yang banyak kali yang saya memerhatikan dan saya mendengar muzakarah ni, inilah yang paling asas sekali saya tengok, yang saya dengarkan. Kalau rakan-rakan ataupun yang mungkin baru mendengar, kalau dia kata ni tinggi, wallahu alam, saya tak tahulah. Pasal benda ni yang Rasulullah ajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, memang inilah asas tauhidnya. Kalau kita tak meyakini, wallahu alam, saya tak tahu nak cakap apa. Ini saya mengajak untuk diri saya, keluarga saya dan rakan-rakan seperjuangan serta rakan-rakan YouTube. Maka benda inilah yang harus kita pegang. Setiap 24 jam, bukan setiap dalam solat, tapi setiap 24 jam. Setiap apa yang kita lakukan kena berseiringan, iaitu nak menyatakan yang dikatakan perjalanan syariat 4 tadi, syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Benda tu berjalan terus sebenarnya. Kita kadang-kadang tak perasan. Tapi kalau kita nak perasan benda tu ada, kenal diri, kenal Allah. Itulah sebenarnya tajuk utama yang menghala tujukan kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Taala. Saudara kita menjelaskan rasa kenikmatan yang sebenar ada di sisi Allah. Ceritakan daripada lubuk hati kesucian dia, apa yang dia sir, yang dia rasakan rahsia dalam diri dia. Jadi gitulah kita ni, jangan banyak berbalah-balah, jangan banyak kita berdebat. Jauhkan. Kalau orang nak berdebat tu, bagi dia menang. Kalau dia nak berbalah, biarlah dia berbalah dengan ahli berbalah. Kita bukan jenis manusia yang suka berbalah, suka mengatakan betul, aku salah. Kita tak ada dalam diri kita gitu. Tapi kalau kita jumpa orang yang nak, dia rasa dia betul, dia nak salahkan orang, pergilah dia, bagikan dia ahli dia. Kita bukan ahli gitu. Kita ahli yang hakul yakin, yang tidak ada was-was lagi. Dia tak ada was-was lagi. Jadi kalau dia datang jumpa kita, sia-sia aja. Jadi lebih baik kita biar hantar dia kepada ahli yang dia nak berbalah, pergi. Kita tak nak. Bukan bermakna kita biarkan dia, bukan. Kita dah tahu dia dah jenis macam tu. Di hati dia, mereka tu ada penyakit, tapi dia sembunyikan. Penyakit tu penyakit sombong. Tu tadi. Jadi dia takkan terima macam mana pun. Sama je Muhammad, kau bagi tahu nasihat baik ke tak baik, tak bagi tahu pun sama je. Sebab mata hati dia tutup dalaman dia tu. Fi qulubihim maradha. Di hati mereka ada penyakit. Dia biar. Fazadahumullahu maradha. Allah bagi lagi tambah sakit. Supaya dia bertambah jauh. Jadi gitu juga kita bagi dia bertambah jauh, jangan dekat dengan kita. Biar dia sendiri akan jauh gitu. Kita tak usah layan. Sebab orang begini kalau dia layan, dia memang suka berbalah-balah. Dia tu memang jenis suka balah. Sebab apa kita nak layan? Kita tak suka berbalah. Kita suka menerima, yakin, syok dengan Allah. Kita dah tak ada was-was lagi. Kita dah, ilmu kita ilmu hakul yakin. Apa yang 24 jam Allah bagi kefahaman, kita nak hanya dengan Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Kita dah tak minta mana-mana fatwa lagi dah. Kita tak minta, maknanya bukanlah kita tolak kitab Quran, bukan. Kita dah duduk kepada siapa yang menciptakan Quran, siapa yang menciptakan ilmu hadis ke ilmu apa benda pun, kita dah duduk dengan pencipta dia. Jadi bukanlah saya kata tu tak betul, bukan Quran ke hadis tak betul, bukan. Kita dah duduk dengan yang dia tu tadi. Jadi nanti bila kita dah duduk dengan dia kata ayat Quran refer kan, kita tengok. Kita yakin pada Allah dulu, bukan yakin pada kitab. Kan rukun apa? Rukun iman kan percaya pada Allah dulu, betul? Ke kitab dulu, ke malaikat dulu, ke nabi-nabi dulu. Rukun iman kan percaya pertama kepada Allah. Kalau dah lulus kepada Allah, yang lain mudah. Tu. Jadi tu gitu. Jadi kita ni jangan merosakkan kita punya benih yang dah bagus. Benih kita geliga Allah mustiqa Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita dah faham hanya Allah dalam diri kita.
Allah dan kita tak ada rasa kedirian kita. Cukup duduk situ, insya-Allah kita takkan tersesat lagi. Sebab kita dah faham dah. Hanya Allah yang boleh nguruskan diri kita. Dan Allah aja boleh menguruskan diri siapa-siapa pun. Bukan kita boleh urus diri orang, tak. Walau dia isteri dia, anak dia, dia apa pun kita tak boleh uruskan diri anak ke diri siapa-siapa yang kita tak boleh. Yang boleh urus tetap Allah. Sebab kita sendiri Allah yang jadi kita dah kenal dia, Allah yang urus. Jadi tempat kita kembali makna di dunia lagi kita tahu Allah aja. Dan kita tak pernah pun rasa kita ni hidup. Jadi apa perlu kita nak mati? Sebab kita sendiri tak pernah rasa kita ni hidup. Sebab la ilaha illallah, kita tak pernah hidup sebenarnya. Bila kita rasa hidup tu bahaya. Itu angan-angan. Angan-angan tu bawa rosak. Itu pasal kita ada orang dia takut mati, kata Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia dah hubut dunia. Cinta dunia, dia tak nak mati. Bila orang mati, dia seram. Dia jadi seram. Oh, nanti kalau ni mati macam mana? Dia seram tau, dia seram. Tapi kalau orang yang betul kenal diri, kenal Allah, bukan dia berani mati. Tapi dia tahu dia tak pernah hidup pun. Dia tak pernah hidup. Dia dah kenal Allah dah. Yang hidup hanya Allah. Dia dah bersedia dah. Innalillahi wa inna ilaihi. Dia dah bersedia dah. Dia dah tahu. Dia dah dunia lagi. Dia dah tahu. Dia dah dengan Allah aja. Tak payah lagi nak cakap dah. Dia sentiasa dengan Allah. Merasakan Allah aja. Dia tak ada. Diri dia nak dikontrol, nak dia apa nak Allah Ta'ala tak jalikan semua, dia ikut dia. Dia ibadat di tengah padang pasir, dia naik unta. Unta tu adalah unta yang dikontrol oleh Allah. Kemana unta tu pergi, dia ikut dia. Sebab unta tu sebenarnya yang bawa tu adalah pilihan Allah. Allah yang membawa unta tu ke mana-mana, dia ikut dia. Tapi kalau orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia nak arahkan unta ke sini, ke sini, ke sini. Jadi bila arah ke sini, itu yang kata tadi. Kita tak cocok, tak sesuai dengan jiwa dia, dia marahan unta tu. Kenapa kau pergi sini? Kan aku suruh pergi sini. Tapi kalau kita tahu unta tu daripada Allah, unta itulah isi dalam, iaitu roh kita, yang Allah tahu nak bawa nak ke mana kita ni, ke tempat mana nak dimusafirkan kita. Kita duduk ibarat di situ, selamatlah kita. Ini kau hidup membangkang aja. Roh tu kata begini, sir tu kata begini, engkau kata engkau. Engkau kata bukan dia, engkau. Engkau yang mengaku engkau ada, engkau nak tu, aku nak rasa durian, aku nak rasa ni, engkau rasa engkau. Padahal itu semua pilihan Allah. Engkau menutupi kufar kerana engkau rasa engkau. Kemudian kau timbullah perbalahan pula nanti. Jadi balah lain. Sebab engkau menyangka ada Allah, ada engkau. Mana boleh? Mana boleh ada dua. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Tak boleh. Dalam engkau punya, engkau hebat macam mana pun, kau tak boleh merasa engkau. Engkau tu tak ada. Lah. Cuba kembalikan. Dia dah bagi engkau hidup, engkau lupa diri, kau rasa engkau yang hidup, engkau yang mendengar, engkau yang melihat. Itulah masalah kita ni. Lepas tu salahkan saya. Mana boleh. Kita kena usaha, kita kena ikhtiar. La haula. Usaha dan ikhtiar tu tadi, daripada siapa yang nak datang tu? Dia yang nak datangkan tadi, suruh buat ikhtiar ni, dia siapa? Dia yang berkehendak untuk bagi kita nak ikhtiar, nak usaha ke mana. Kita kata usaha daripada kita. Kodrat tu dia bagi. Muridun kehendak. Kehendak tu kat dalam, dia bagi kehendak untuk kita usaha ke sana, usaha ke sini. Kita kena faham. Bukan maknanya kita duduk kat sini, kita tak payah usaha lagi. Bukan. Tetap berseiring dengan syariat, tarikat, hakikat, makrif. Dia seluruhnya, usaha pun dia, ikhtiar pun dia, berdoa pun dia, tawakal, nak kasih jadi pun dia. Semua dia. Faham tak? Bukan makna saya kata Allah tadi kita dah tak payah usaha. Mesti seiringan Rasulullah kata. Barulah sempurna. Tak boleh salah satu tinggal. Kita tinggalkan usaha, tak boleh. Dan kita mengaku itu usaha kita, tak boleh. Usaha tu pun datang daripada dia juga rasakan suruh berdoa, dia juga semua dia. Itu yang maksud saya tu. Bukan makna tinggalkan usaha, tinggal Syajis ni kau belajar ni tak payah lagi, tu usaha duduk diam je. La haula wala quwwata. Jadi itulah kita sama-sama bagi kukuhkanlah. Biar kukuh. Jangan peduli yang lain, kita kukuhkan dulu sampai dia yang kita tanam tu kukuh tu sampai jadi akar yang kuat.
daripada akal yang kuat jadi dia membesar sampai dia jadi mengeluarkan bunga mengeluarkan buah tu orang boleh ambil hasil dia untuk mendapat keimanan daripada kita. Boleh menjadi pokok sajarah, Sajaratul Muntaha, maknanya boleh menaungi. Tapi belum jadi lagi, kukuhkan lagi, peduli kita. InsyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesilapan. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.